Jadi bila Kasim Catong gunakan masa dia dilantik oleh IFPI, ini international body, melantik dia untuk jaga kepentingan artis-artis barat dan juga lokal lah, tapi dia lebih pentingkan American artis. Jadi Kasim Catong menggunakan anthem pillar. Anthem pillar ni maknanya sekarang aku tak payah buat police report. Sekarang Abro sebagai penyanyi tahu dia punya album kena cetak rompak. Kasim Catong akan bawa Abro terus ke kilang tu. Tokey kilang tak boleh buat apa. Pasal dia owner. Ya. Tuan punya tu. Itu yang dipanggil anthem pillar. Dan ini yang kau tak payah police report. Kerana dia gunakan tu tahun 2008 dia ditembak mati di Kelantan. Oh. Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Garasi TV edisi malam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya diapit oleh dua orang hebat yang akan memperkatakan mengenai sifat ataupun unsur-unsur rebellious di dalam filem. Ini yang menarik ni. Tuan-tuan, bila kali terakhir menonton filem di Pawagam? Dan apakah filem terakhir yang tuan-tuan tonton? Especially filem Melayu lah. Apakah filemnya filem cinta ke, filem Yusuf Aslam ke, apa ke? Sebab apa? Dua orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya malam ini akan bercakap tentang filem Rebel. Rebel ni kalau perkataan mudahnya dalam bahasa Melayu ni memberontak lah. Pemberontakan dalam filem. Perlukah ada unsur-unsur pemberontakan di dalam filem? Atau adakah unsur-unsur rebel dalam filem ni hanya sesuai dalam filem-filem barat, bukan dalam filem-filem ataupun drama Melayu atau sebagainya? Adakah kita nak terus dimomokkan kalau kata filem ataupun drama Melayu ni harus ada cerita pasal berebut tanah, percintaan itu saja, tak perlu ada unsur-unsur rebellious? Adakah filem-filem yang ada unsur-unsur pemberontakan ini susah untuk mendapat box office ataupun kutipan yang memberangsangkan? Banyak benda kita nak korek pada malam ini. Di samping itu juga bang, malam ini juga mungkin ada yang baru. Sebenarnya mereka ini pernah muncul di Garasi TV, tapi mungkin ada yang terlepas, dan malam ini saya akan korek balik cerita-cerita pasal dua personality ini. Mungkin ada yang baru kenal, mungkin ada yang pernah dengar nama tapi tak pernah dengar lagi apa yang diperkatakan. Jadi malam ini kita sangat bertuah di Garasi TV, tuan-tuan dan puan-puan, kerana di sebelah kanan saya Abang Nasir Jani. Satu nama besar dalam industri filem kita. Orang kuat apa bang? Kuat makan. Kuat makan. Dan di sebelah kiri kita, jangan risau muka je ganas. Muka memang ganas, tetapi dalam hati ada taman. Seorang yang sangat kreatif, anak muda yang kita perlu perhatikan selepas ini, kerana beliau telah muncul bukan saja dengan drama dan dokumentari menarik, tetapi juga dengan buku aktivis filem kita. Saya nak nama dia betul-betul, takut sebut tergeliat lidah. Saudara Abro Ribai. Assalamualaikum Bang Jani Nasir. Assalamualaikum. Salam. Sihat semua no? Alhamdulillah. Okey. Saya pun tak sabar sebab saya nak letakkan diri saya sebagai orang yang zero dalam filem. Kerana malam ni saya nak tahu A sampai Z, especially dalam topik kita malam ini, iaitu Nahu Rebellious ni. Seperti mana buku yang kejap lagi saya akan kenalkan kepada tuan-tuan tentang pemberontakan filem. Okey bro, saya pergi dengan Abang Nasir dulu. Okay. Kita bagi orang lama, sifu kita, otai kita. Abang Nasir. Saya. Abang Nasir ni cukup terkenal dengan pemberontakan abang, baik di dalam filem
mahupun di luar filem. Siapa tak kenal Nasir Jani dengan filemnya Kembara Seniman Jalanan, Rozana Cinta 87. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada filem, Abang Nasir juga seorang lirisis, menghasilkan lirik-lirik lagu yang hebat seperti Bazooka Penaka, Sri Kandi Cintaku, Cinta Kristal. Cik, dah study sikit lah. Satellite Puaka. Satellite Puaka. Lu patut diibaratkan tergantung di angkasa. Alright, Abang Nasir. Yes. Abang Nasir mungkin bagi orang lama ataupun peminat filem yang seusia Abang Nasir mungkin kenal ya. Tapi yang baru mungkin diorang hanya pernah dengar nama je. Abang Nasir dianggap seorang yang sangat lantang, seorang yang sangat kritikal terhadap isu-isu yang membelenggu industri perfilman negara. Kenapa Abang Nasir istiqomah istilahnya daripada dulu, daripada mula sehingga sekarang masih lagi kekal dengan pendirian tersebut? Silakan Abang Nasir. Dia bermula kalau nak kata perjuangan tu memang perjuangan lah, tapi lebih penting lagi saya rasa yang saya cuba perjuangkan adalah ekonomi karyawan kita, iaitu daripada zaman P. Ramlee sampailah sekarang dah masuk zaman digital, masalah cetak rompak. Cetak rompak. Jadi dia bermula benda ni tercetus dalam filem pertama abang lah, Kembara Seniman Jalanan. Filem tu lah filem pertama, filem Melayu yang membawa isu tentang cetak rompak. Dan mulai daripada tahun 86, ditayangkan 86 dan sampailah sekarang. Maknanya isu tu masih belum selesai dan juga bertambah teruk sekarang ni. Kerana masa tu tak ada siapa antara penyanyi ataupun karyawan muzik kita, penyanyi lah senang cerita, yang terfikir yang satu hari karya kita ni akan boleh orang kata dijual melalui media sosial, internet. Dan banyak kontrak masa tu tidak melibatkan ataupun tidak ada langsung orang kata peruntukan untuk orang kata pembahagian royalti dalam bila karya kita tu disiarkan melalui internet, media digital lah. Which pada abang masalah tu memang beyond, memang tak ada siapa sangka. Rekod company pun tidak sangka, syarikat filem pun tidak sangka yang satu hari 30 tahun daripada 86 tu yang dunia akan jadi macam ni. Ya. Jadi masalah cetak rompak masa tu lebih pada bentuk fizikal. Masa fizikal tu pun dah teruk. Bayangkan tahun 86 barulah karyawan-karyawan melalui Kembara Seniman Jalanan macam M. Nasir, Ito, Dr. Sam, Ramli Sarip bawa isu tu. Sedangkan isu tu dah berlaku lagi pada zaman P. Ramlee. Jadi bayangkan 86 P. Ramlee dah meninggal, maknanya daripada tahun 60-an tu, berapa tahun tu memang Lanun dah memang kau keuntungan. Jadi kalau nak tanya kenapa istiqomah, sebab abang begini aja. Kalau aku tak buat, katakanlah kalau bukan anak aku, mungkin cucu aku besok jadi penyanyi apa semua, masih lagi masalah yang sama. Takkan aku nak biarkan anak cucu aku ludah kubur aku. Inilah datuk bapa tak jaga. Itu dia punya. Jadi maknanya benda ni lebih kepada ekonomi. Jangan kita jadi bodoh buat kerja berkarya kita awara ni, sedangkan untung dia tu malah ceritalah. Tapi abang pun sedar sikap rebellious abang ni boleh makan diri. Dalam kalau kita tengok sejarah perjuangan abang pernah di-ban keluar daripada stesen, keluar di stesen TV. Abang pernah di-ban oleh pemerintah. Abang mengambil pendekatan untuk bertelagah istilahnya dengan kerajaan, kan? Abang sedar bahawa apa yang abang buat itu boleh menjejaskan periuk nasi abang sendiri, tapi abang terus. Kenapa bang?
Uh, macam mana nak cakap? Dia benda tu macam kalau aku tak buat, siapa nak buat? Ya. Ya, satu. Kedua, sokongan kawan-kawan, terutamanya brother kita, brother Ito. Ya. I'm Nasir. Inilah yang jadi kita tahu memang maknanya masalah cetak rompak tu macam abang cakap tadi daripada zaman P. Ramlee. Ya. Jadi bila dah masuk tahun 80-an tu dah lebih 20 tahun. Ya. Jadi kita dah nampak kesan-kesannya, siapa yang kau untung. Apa jadi depan mata kita, macam mana P. Ramlee meninggal. Ya. Jadi takkan kita Itu nak satu contoh klasik bagaimana satu seniman agung akhirnya penghujung dia begitu ya. Jadi bila fikir balik, di situ yang abang tolak lah, tak kisahlah aku melawan piuk nasi aku ni pasal itu yang sebenarnya pegang aje lah. Ya. Bukan dia orang yang bagi rezeki, Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Tu cerita dia. Itu cerita dia. Spiritual memang kuat lah, senang cerita lah. Di penghujungnya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Itu je. So walaupun biarlah abang ibarat lilin yang membakar diri, tapi it's okay. Sampai macam tadi kau sebut abang lawan kerajaan. Yalah, Kementerian Penerangan pasal isu-isu remeh-temeh, rambut, sedangkan isu lebih besar isu cetak rompak, tidak ada orang ni cetak rompak filem, lagu apa semua. Sampai abang lock up ni tak tahu dah banyak kali. Sampai pecah pintu Vina semua tu. Baling batu baling batu. Lepas tu abang lepas bercara apa semua abang dijatuhkan hukum penjara sebulan lah. Dapatlah rasa masuk penjara Kajang sebulan. Tapi abang rasa paling climax dia ialah I'm not a politician. Abang bukan ahli politik tetapi karyawan, tetapi sampai ke peringkat ahli politik pun tak dihantar ke hospital gila. Abang dihantar ke hospital gila sebulan kerana melawan. Lepas kes di rumah abang dulu tahun 97, arwah Kamal Reza mengamuk. Jadi dia orang dah anggap abang ni gila ke apa. Sebelum bercara tu dihantar ke hospital Tanjung Rambutan sebulan. Dan masuk sebagai orang yang bukan gila. Stres memang stres. Tapi satu je kelebihannya. Sebagai filmmaker, abang kalau kata Syaril ada ni nak jadi sponsor, nak buat 30 episod, anytime. Drama gila. 30 hari, satu hari satu cerita. Tapi itulah dia punya pengalaman. Jadi maksud abang maknanya abang tak boleh abang nak jawab kenapa. Tetapi pada abang rasa tanggungjawab yang perlu kita buat untuk karyawan Melayu lah sebenarnya. Luar biasa tuan-tuan dan puan. Pada orang yang baru nak tahu siapa Nasir Jani, inilah orang dia. Yang pernah keluar masuk lock up, yang pernah baling batu di pejabat PIDAS gara-gara filem beliau Kembara Seniman Jalanan ditolak dalam pencalonan pesta filem dengan alasan kononnya pelakon utama ketika itu M. Nasir adalah orang bukan warga negara. Yes. Tetapi pada masa yang sama, di tahun yang sama, filem terbaik diarahkan oleh seorang pengarah dari Indonesia. Ida Farida. Itulah sampai batu melayang kat PIDAS. Dan juga macam nak cakap, dia abang nampak macam satu dari dulu abang dah nampak yang seni ni banyak dipolitikkan. Di situ yang macam Tok Mat, arwah Muhammad Rahmat, zaman-zaman Mahathir lah, banyak dia bukan nak membangunkan industri, tapi lebih menggunakan industri itu untuk tutup apa-apa dia orang punya yang tak betul lah. Senang cerita sekarang boleh cakap rasuah yang dia orang buat tu apa semua. Jadi nak cover tu senang aja. Hari ni cerita rasuah, orang dah tahu masa tu sok khabar je kan. Dia ni menteri ni terlibat rasuah. Besok dia tangkap lah Jamal Abdillah pasal dadah. Jadi orang lupa cerita rasuah, cerita pasal Jamal Abdillah kena tangkap dadah. Ataupun dia bawa cerita isu rambut. Jadi lebih banyak digunakan untuk tujuan politik lah. So tuan-tuan, malam ni satu sesi berterus terang. Boleh panas telinga. Abang Nasir memang begini, tak reti untuk nak cover-cover. Dia percaya tentang apa yang perjuangannya itu.
So malam ni kita kena dengar dengan minda dan hati yang terbuka lah, Abro. Orang lama kita, Abro, orang lama kita ni kalau dia bercerita dia tak erti cover lah. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, Abang Nasir Jani pernah dinafikan hak dia melalui pelbagai orang kata 1001 dugaan dan cabaran. Bukan mudah. Macam kita dengar, saya pun first time saya dengar abang masuk ke Tanjung Rambutan hanya kerana untuk memperjuangkan nasib karyawan kita. Satu kelompok yang heran tu bang, bila time pilihan raya pandai pula. Betul. Pilihan raya cari artis. Yes. Suruh nyanyi lagu ni lagi. Habis pilihan raya? Lantak kau lah. Aku hanya guna kau bila nak cover aku punya tarik. Itu je. Alright, banyak lagi kita nak cerita cover tarik. Okey. Terima kasih pada yang baru lebih. Nampaknya dah makin ramai yang masuk dalam kita punya perbincangan kita pada malam ini. Pada yang baru masuk, terima kasih. Malam ini kita akan menceritakan tentang pemberontakan di dalam filem. Pemberontakan ni, orang kata rebel ni, dia mencakupi satu definisi yang sangat luas. Pemberontakan dari segi skrip itu sendiri, pemberontakan dari segi industri itu sendiri. Jadi malam ni kita beruntung kerana kita ada satu generasi yang lama, kita ada satu generasi baru. Bila sebut pasal generasi baru, di sebelah kiri saya, tuan-tuan, nama ni saya saja kena sebut sebab payah juga saya nak sebut. Abro Rivai. Abro Rivai. Siapakah Abro Rivai? So, tadi kita dah dengar sikit intro tentang Abang Nasir Jani kita. Ini saya ibaratkan Abro Rivai ni generasi kedua Nasir Jani. Tadi kami duduk kat tangga tadi kat luar. Rupanya Abro bukan first time jumpa Abang Nasir. Dah pernah jumpa, dah pernah berkongsi idea dan sebagainya, dan saya percaya banyak ciri-ciri ataupun inspirasi Abang Nasir meresap dalam roh perjuangan Abro Rivai. So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Abro, mungkin orang ada yang first time tengok Abro ni ataupun dengar nama Abro, boleh Abro cerita sikit tentang apa yang Abro buat sekarang? Okay. Assalamualaikum. Saya sekarang ni lebih banyak menulis lah. Dan sekarang ni menulis di Seni Kini. Sini kini. Bacaan Balai Seni Negara yang dieditorialkan oleh Haris. Okay. Maknanya Abro memang seorang bukan saja minat tentang sinema tetapi juga terlibat secara langsung. Yeah. Mungkin Abro boleh cerita antara karya-karya Abro yang pernah dihasilkan. Dia bermula tahun 97-98 ketika saya masuk ke Akademi Filem Malaysia. Okay. Lepas tu saya sambung study di Universiti Teknologi Mara, Fakulti Seni Persembahan. Habis study saya bekerja sebagai jurnalis tawan di majalah Siasah. Di situ saya memang fokus untuk tulis bahagian filem. Jadi masa itu ketika kita buat majalah tu, kami bincang sama-sama grup untuk apa yang kita nak kupas tentang filem. Jadi kita ambil dari sudut angle budaya fikir dalam sinema kan, macam mana nak memupuk pemikiran dalam filem kan. Jadi di situlah mulanya saya mengkaji beberapa aspek dalam filem lah. Termasuk belajar secara langsung dengan pengarah-pengarah yang terdahulu yang menjadi inspirasi. Contoh macam Pak Nasir, Abang Nasir kan. Masa tu saya fikir macam mana saya nak jumpa Abang Nasir ni kan. Jadi saya fikir kalau saya tulis review atau filem pasal dia mungkin akan sampai kan untuk saya mengenali dia. Jadi saya pun tulislah Kembara Sinema Jalanan masa tu. Jadi dari situlah mulanya ada hubungan tu. Kan hubungan secara tak langsung belum jumpa lagi. Sehingga saya terlibat bikin filem lah. Di beberapa studio macam tu. Masa tu ada DFX Studio dan beberapa studio-studio yang lain kan, yang termasuk saya di Universiti Bangsa Utama di Bangsa. Jadi bila kita dapat belajar secara langsung dengan pengarah yang
yang berpengalaman ni, kita dapat lebih memahami sinema tu. Macam mana sebenarnya kita nak bawa perjuangan tu tadi. Jadi di situ yang baru saya lihat filem ni perlukan perjuangan lah, pemberontakan. Itu membawa pada topik kita pada malam ni. Dia punya keyword filem memerlukan pemberontakan. Saya petik ayat daripada Abro. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi ngambil lanjut, anda kalau nak tanya apa-apa soalan, anda boleh kemukakan dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan baca soalan untuk kita kemukakan pada Abang Nasir dan juga Abro. Abro, okey, kita sambung. Filem memerlukan pemberontakan. Orang kata filem ni buat apalah, duk sibuk-sibuk pasal berontak lah apalah. Kau bayar tiket kau tengok je lah. Kan? Enjoy, balik, and that's it. Tetapi nampaknya bagi Abro punya senada dengan Abang Nasir kita, dia memerlukan juga unsur-unsur sebegini. Kenapa perlunya unsur pemberontakan dalam filem? Abro, silakan. Sebab masa kembali sinema jalanan, saya masih sekolah menengah, tak silap kan. Yang mula follow Abang Nasir ni abang saya. Jadi saya dapat akses daripada abang saya bagi tahu, ada filem baik lah ni. Kembali sinema jalanan Nasir Jani. Kan? Tapi masa tu kita masih sekolah menengah kan, kita hanya tahu lebih kurang, tapi di situ dah tumbuh minat dia. Kan? Kita tengok tapi filem tu sukar nak ditonton masa tu. Kan? Sebab tayangan di keluarga pun masa tu kan, masa tu kita kecil, abang saya bolehlah curi cilok pergi tengok kan. Jadi dia yang ada cerita kan, dia kata cerita pasal Nasir, ada pasal muzik, dia orang cerita pasal syaitan rompak apa semua kan. So bila kita tengok filem-filem sebelum tu, dia tidak ada naratif yang sedemikian. Kan, naratif yang mula dibawa perubahan daripada zaman Datuk Rahim Razali dengan Hosmah Hafsyam tu dah mula beri kita satu pemikiran baru kan. Tapi bila filem Nasir Jani Kembara ni, dia betul-betul keluar sebagai satu yang berbeza daripada apa yang kita pernah tengok sebelum ni. Kan? Kemudian masa saya di tingkatan 6 lah, masih tingkatan 6, subjek sejarah, cikgu saya yang bagi tahu, pergi wayang tengok filem Perempuan Isi dan Jalang. Cikgu sejarah suruh pergi tengok wayang. Saya pun pergi. Bila saya pergi, saya pun syok lah. Saya tengok, wah, filem Melayu ada macam ni. Itu mulakan satu idea baru untuk kita, untuk saya rasa macam pemberontakan tu tadi. Kenapa perlu ada? Sebab bila di poster tu ditulis filem yang penuh bara, Samad Said. Kan? Jadi bila pemberontakan tu ada, dia tidak lagi filem yang melodrama yang biasa yang kita tonton sebelum ni. Dia membawa satu sikap, attitude, perjuangan tu. Yang perlu ada tu sebab sikap tu nanti yang akan bawa kita punya hala tuju sinema kita ke mana. Kan? Sebab kalau kita soroti balik pengarah-pengarah filem di Malaysia ni yang bawa perjuangan ni, semua filem-filem yang membawa tema yang sama. Macam filem daripada Adnan Saleh, Amok, filem daripada UA, filem daripada Pak Nasir, filem daripada Mahdi Jimurad, Suhaimi Baba. Kita dapat tengok dia punya kesinambungan dia. Kan? Dan apa yang dibawa ni, bila kita study filem, masa kita tengok filem-filem zaman Melayu, Jalan Ampas ataupun di Kita Keris, kita belum faham lagi apa sebenarnya yang disampaikan kan. Jadi daripada filem-filem pengarah-pengarah tersebut, bila kita tengok balik filem-filem Melayu tu, kita nampak roh tu ditarik. Kan? Maknanya ini yang perlukan pemberontakan tu, sebab industri tidak bawa kita ke situ. Kan? Dia minta kita buat filem yang begini, yang ada cinta, yang ada apa semua kan. Cinta tu bukan salah, tapi cinta yang dibawa tu adalah cinta yang klise lah, yang kita tahu tidak ada isi dalam dia kan. Jadi kalau kita lihat filem Selubur misal kata kan, dia ada cinta dalam tu, tapi cinta tu ada perjuangan dia. Bila perjuangan dia terhadap Palestin masa tu kan. Jadi kita nampak filem kita ni luas kan, menyangkut isu-isu universal yang sedang berada. Jadi di situlah yang kita pick up tu. Yang saya mula pick up kan, pengarah-pengarah yang sebelum ini yang telah mengarah filem-filem yang baik ni, kita dapat pick up semuanya ada tema pemberontakan yang sama. Bahawa filem Melayu ni kena keluar daripada keselesaan dia.
Okey. Ha. Terima kasih saudara Abroh. Itu dia anak muda bercerita tentang filem menarik ni. Kan seolah-olah dah berpuluh tahun dah dalam filem. Tapi tahniah pada Abroh kerana berjaya membedah industri filem dia. Kita akan pergi lebih lanjut dengan Abroh. Baik, Abang Nasir. Kita nak cerita pasal sejarah. Tentang sejarah perfilman Melayu. Kalau kita tengok filem-filem Melayu bermula daripada Jalan Ampas, dia pun lebih kurang macam sekarang juga, ada unsur-unsur filem-filem India, ada melodrama, ada cinta, ada lawak dan sebagainya. Jadi kalau berdasarkan pemerhatian Abang Nasir, siapakah pengarah filem Melayu yang sebenarnya membuka mata bahawa kita tidak ketandusan filem-filem yang mempunyai unsur-unsur rebellious. Kalau dalam erti kata lain, soalan saya mudah saja bang. Siapakah abang tengok dalam sejarah filem Melayu orang yang memulakan pengarahan filem ataupun menghasilkan karya-karya yang berbentuk rebellious ni? Okey, dia melalui abang punya pandangan lah, abang punya ni. Rebellious tu, sikap memberontak tu, sebenarnya dia ada pada semua pengarah-pengarah. Tetapi cara penyampaian tu. Okey, pada abang yang lebih ke depan menunjukkan orang kata sikap memberontak, going against the establishment tu, ataupun orang kata memberontak bukan for the sake, bukan hanya untuk memberontak. Memberontak tu maknanya mencari benda baru. Bawa benda baru. Dia boleh datang dalam bentuk konten, naratif filem tu sendiri. Tak nafikan filem P. Ramlee ada elemen memberontak tu, antara Dua Darjat, even Ibu Mentuaku. Ya, kritikan sosial. Tetapi ini abang punya personal ni. P. Ramlee dia lebih, orang kata, dia lebih sopan lah. Lebih sopan kan, Melayu kan, lebih sopan. Kalau kita tengok Semerah Padi tu semua. Tetapi yang lebih, orang kata, keluar, bangsa dia langgar aja tu, daripada segi konten, naratif, pada abang, Hussein Hanif. Hussein Hanif. Yes. Ya. Hussein Hanif. Dan memang abang lebih terpengaruh dengan Hussein Hanif daripada P. Ramlee. Bukan maknanya abang tak mengiktiraf, tak ada. Tapi ini my personal ni yang membuat saya boleh melahirkan filem macam Kembara Seniman Jalanan tu ialah semangat Hussein Hanif tu. Pasal dia gunakan filem, dan kalau sebagai satu orang kata vehicle ataupun satu platform untuk bawa sikap memberontak. Dia bukan nak ajak orang sikap memberontak tu. Jadi sikap memberontak dalam karya-karya filem ataupun apa-apa karya seni, dia mesti datang daripada pengarah tu sendiri. Kalau pengarah tu kepala tak memberontak, kau tak akan dapat filem yang memberontak lah. Begitu. Jadi Hussein Hanif ni, dia punya pemberontakan dia tu, dia lebih raw kalau dibandingkan dengan P. Ramlee. Lain. P. Ramlee. Sebab Hussein Hanif, dia kekuatan dia ialah dia seorang filmmaker yang tulen. Dalam buku abang Pemberontak Filem ada 6 apa orang kata chapter mengisahkan tentang Hussein Hanif. Maknanya minat betul ni? Yes. Okey. Jadi apa yang abang lihat Hussein Hanif ni, dia memberontak sebab dia bermula sebagai seorang editor. Dia bukan seorang, bak kata arwah Dr. Anwar Noarai dalam dia punya ni. Anwar Noarai pun menganggap Hussein Hanif lebih filmmaker dia punya tu daripada P. Ramlee, sebab Hussein Hanif memang dia seorang pengarah, seorang penulis skrip, dan juga dia bukan seorang penyanyi, pelawak, pelakon ke apa, tak ada. Jadi makna he is a true filmmaker. Dan abang memang pegang konsep tu. To me, abang belum pernah lagi tengok Ford Coppola atau ni berlakon. Dia juga tak ada. Pada abang, a true filmmaker kan, pada abang should be that way lah. Sepatutnya begitu kan, pasal kita. Bezanya Hussein Hanif ialah
dengan yang lain-lain zaman tu ialah konten Hussein Hanif. Pemberontakan dia bukan setakat visual, bukan setakat editing dia. Pasal Hussein Hanif memang terror. Dia camera work dia, editing dia, apa semua memang dia memang filmmaker yang tulen. Tapi konten dia. Kerana kalau dilihat daripada, dia tak banyak mengarah filem, hanya 12. Dia filem pertama dia Hang Jebat. Tahun 1961 dan filem terakhir dia Udang di Sepalik Batu 1966. Dia meninggal tahun 1966 dalam usia 33 tahun. Muda lagi. Kalau kita lihat, abang perhatikan work ni kerja-kerja Hussein Hanif, idea dia tu yang sebenar banyak membawa benda baru yang dibuat oleh pengarah zaman tu. Konten dia. Contoh macam filem Kalung Kenangan. Masa tu orang belum Kalung Kenangan ialah cerita tentang sumbang mahram. Mak kahwin dengan anak Oedipus Rex lah. Dan juga filem-filem dia macam ni Jiran Sekampung. Jiran Sekampung tu is the first to me, pada saya. Jiran Sekampung arahan Hussein Hanif tahun 65 adalah filem voyeurism Melayu pertama. Sebelum tu tak ada. Tak ada. Jadi yang saya lihat Hussein Hanif ni, dia bukan setakat dia punya work daripada segi visual dia ke editing dia je yang memberontak ataupun ke depan. Konten dia, isi dia. Macam Hang Jebat. Hang Jebat tu dia punya pemberontakan dia tukar tarian tu. Kalau sebelum tu filem Melayu, tarian tu hanya macam untuk scene untuk meraihkan raja. Tapi dalam Hang Jebat, tarian tu digunakan untuk foreshadow, makna nak kasih tahu Jebat, ini akan terjadi pada engkau. Tarian tu sendiri dah dengan dia punya camera work dia, dengan angle dia, dengan editing dia, dia dah lari daripada konvensional yang kalau selalu filem Melayu, tarian tu bila pertabalan sultan ke, sultan nak kahwin ke, itu aja. Jadi di situ yang pemberontakan ni boleh dikatakan bukan, jangan ambil daripada segi orang kata negatif, tapi is more macam pemberontakan yang kita cerita ni adalah pemberontakan daripada segi pemikiran. Kritikan sosial lah. Yes, pemikiran. Pemikiran kan. Jadi pada abang macam Hussein Hanif ni memang, siapa terfikir nak buat cerita Sumbang Mahram, kisah Sumbang Mahram tahun 1964? Bayangkan tu. Jadi di situ yang Hussein Hanif dah ke depan. Kalau dia tak ada sikap memberontak tu, dia akan ikut ajalah apa yang dah di establish lah kan. Di situ beza dia dengan pengarah-pengarah lain. Di situ kalau senang ceritalah, generasi kita orang, generasi bermula, semuanya memandang Hussein Hanif tu sebagai orang yang lebih, orang kata filmmaker yang lebih tulen daripada P. Ramlee. With due respect, bukan kata P. Ramlee tu tak bagus, tapi as a filmmaker. Dan itu yang kita pegang. Itu pasal kalau tengok abang punya filem, even orang kata Adman Saleh, Amok tu, Syuaimi Baba macam kau sebut tadi, UA. Jadi di situ yang orang kata pemberontakan tu is more pemberontakan untuk bawa benda baru. Itu dia. Makna kita mengangkat sinema, Hussein Hanif membawa sinema Melayu ni bawa jadi lebih besar, bawa isu yang lebih besar, kan. Dan dia banyak bawa benda-benda baru. Macam Hang Jebat tu aja. Ada 2 filem tentang Hang Tuah dengan Hang Jebat kan. Pandi Manjunda, P. Ramlee jadi Hang Tuah, Ahmad Mahmud jadi. The final battle tu antara Hang Tuah dengan Hang Jebat tu. Dalam Pandi Manjunda punya filem, dia open. Tetapi dalam Hang Jebat, Hussein Hanif punya, Hang Tuah berjaya menikam Hang Jebat kerana Hang Jebat terlilit dengan tirai tu. Di situ pada bang lah, Hussein Hanif seorang pemikir filem yang orang kata dia fikir lebih daripada, dia memang nak benda yang lain daripada lain lah. Di situ pemberontakan dalam konteks tu. Okey, dalam Danganum pula kan, dia gunakan orang kata graf macam
dia nak tunjukkan opening scene tu aja. Macam mana orang raja datang kat orang sultan datang kat kampung tu, ambil aja perempuan yang dia nak bawa ke ni, tapi bapa perempuan tu melawan. Kan? Tapi bapa perempuan tu ditorture, dibunuh dalam lumpur apa semua. Di situ yang abang tengok, kau tengok aja perangai orang-orang sultan tu kan, kau dah tahu sultan tu macam mana punya perangai. Nampak? Jadi dia tak payah introduce sultan tu, dia introduce melalui watak-watak pembantu sultan tu, kita dah tahu watak sultan tu macam mana. Dan cerita tu terus bergerak. Dan memang Hussein Hanif macam sebelum tu berapa banyak filem melibatkan silat bergaduh. Tapi kenapa tak ada yang nak buat bergaduh dalam lumpur? Dia banamkan apa semua kan. Maknanya Hussein Hanif dia keganasan tu diindahkan. Melalui pelambangan-pelambangan. Yes. Dalam shot-shot dia. Yes. Tapi memang ganas. Tapi dia indahkan. Quote unquote diindahkan. Dalam arti kata lain bang, pemberontakan ni bukan cerita pasal gaduh je. Tak. Maknanya dalam arti kata lain, pemberontakan yang dimaksudkan ni adalah satu benda baru yang diangkat lain daripada tema kebiasaan Yes. dalam filem-filem. Jadi tuan-tuan kena ingat bukan yang kita sembang malam ni, pemberontakan dalam filem ni bukan nak suruh orang gaduh. Pemberontakan dalam terms pembincangan pada malam ini ada satu benda baru yang macam Abang Nasir cakap tadi, lari daripada kebiasaan konvensional filem. Bercakap pasal bercakap pasal Hussein Hanif ni, Abro, dan pada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, malam ini kalau tuan-tuan tengok di atas meja kita ada 4 buah buku yang kita bahagikan kepada 2, iaitu Combo A dan Combo B. Ini kita punya tuan-tuan, kalau nak tahu lebih lanjut tentang Hussein Hanif, Abang Nasir ada 6 chapter. 6 chapter dalam buku pemberontak filem ini. Dalam ada 6 chapter pasal Hussein Hanif je. Yes. Mungkin dalam ruang yang pendek, yang tak besar ni, kita mungkin dapat sekali lalu je cerita tentang Hussein Hanif. Tetapi kalau nak tahu lebih lanjut tentang Hussein Hanif, Abang Nasir Jani kita ada 6 chapter tulis dalam buku ini. So, tuan-tuan dan perempuan, malam ini kita memberi tawaran istimewa. Jikalau tuan-tuan mahu mendapatkan buku-buku yang ditulis oleh Abang Nasir Jani, dan kejap lagi kita akan pergi juga buku yang ditulis oleh Abro, kita ada Combo A dan kita ada Combo B. Saya percaya ada sekarang ni, ada dalam skrin anda, dengan harga hanya RM30, anda boleh mendapat 2 buah buku. Sorry, 80 ringgit. 30 datang mana bang? RM80 anda akan mendapat 2 buah buku. 3 buah buku, iaitu pemberontakan filem, itu Combo A. Combo A ini yang seperti tuan-tuan tengok, pemberontakan filem. Pemberontak filem. Yang kedua, kerana filem kau dibilang darling. Lain macam. Ini dia. Dan satu lagi adalah apa ni? Nuzantara, juga karya Abro. Karya Faris. Puisi. Oh, maknanya boleh baca sajak juga. 3 buah buku tuan-tuan. Combo A RM80. Anda akan mendapat buku puisi Nuzantara. Anda akan mendapat buku pemberontak filem oleh Abang Nasir Jani kita. Dan tuan-tuan boleh dapat buku kerana filem kau dibilang darling. Kejap lagi kita akan cerita pasal buku ni. Hanya RM80 untuk Combo A. Anda juga ada satu lagi option. Sekiranya anda hendak mendapatkan satu lagi buku tulisan Abang Nasir Jani, iaitu Cetak Rompak Kepala Bapak. Ni kejap lagi saya akan pergi ni. Dah kan. Cetak Rompak Kepala Bapak. Combo B juga ada buku puisi oleh Nuzantara.
dan juga kerana filem Kau Dibilang Darling oleh Abro Revise. So, terpulang pada tuan-tuan dan perempuan, ada combo A dan ada combo B. Okey, pilih saja yang mana berkenan di hati. Hanya RM80 tuan-tuan dan perempuan. Anda akan mendapat karya-karya hebat ini hanya di Garasi TV. Jangan lupa lock sekarang. Di samping mendapatkan ilmu, kita juga boleh membantu abang-abang kita ni dalam perjuangan mereka. Baik, Abang Nasir, kita nak dengar cerita anak muda ni. Buku kerana filem Kau Dibilang Darling oleh Abro Revise. Selalu kalau buku-buku ni tajuk pendek aku, engkau, mereka kan. Tapi ni panjang. Kerana filem Kau Dibilang Darling. Abro, cerita sikit apa ada dalam buku kerana filem Kau Dibilang Darling. Buku ni kira saya punya tulisan-tulisan semasa di majalah Siasah, di Jalan Telawi dan juga di media sosial. Saya tulis dekat saya punya page sendiri. Alright. So dia saya fikir saya punya saya nak merakam saya punya perjalanan dalam sinema, dari segi bagaimana saya bermula, siapa yang saya jumpa, apa yang saya fikir, kan, dan bagaimana yang saranan-saranan yang saya rasa nak disampaikan, dikongsi. Sebab dia adalah kupasan-kupasan yang balik daripada sejarah jugalah, sejarah filem. Kan? Sebab Darling ni, sebab saya dalam buku ni saya ada interview filmmaker Simon Liang. Simon Liang filmmaker daripada Taiwan, tapi dia asal lahir di Sarawak. Okey. Tapi masa dia kecil, bila dia masuk ke universiti, dia dihantar ke family dia Chinese kan, dia orang lebih pentingkan ekonomi, jadi dia hantar anak dia ke Taiwan lah. Dia daripada keluarga petani. Jadi di Taiwan tu dia patutnya family dia suruh belajar ekonomi, tapi dia tak minat, dia lebih minat kepada teater dan filem. Okey. So jadi filem-filem yang dibuat oleh Simon Liang ni semua art house cinema. Semua art house filem yang mana festival-festival suka. Jadi festival panggil dia Darling. Jadi okey. jadi itu maksud dia lah yang saya fikir filmmaker yang tersendiri ni dia ibarat Darling lah. Okey. Sebab filem dia buat kita jatuh cinta. I see. Kan, filem macam filem Bapak Nasir kan, bila saya tengok Kembara Sinema Jalanan, saya jatuh cinta dengan Kembara Sinema Jalanan. Jadi sebab itu kita nak jadi filmmaker. Kita rasa kita nak jadi filmmaker lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi orang kata sedikit tentang kerana filem Kau Dibilang Darling oleh saudara Abro. Okey? Dan saya juga sempat interview wakil Festival Filem Cannes, Pierre Risson. Dah meninggal dah dia. Masa dia datang di Malaysia tahun 2003-2004. Untuk kita tahu apakah sebenarnya kriteria sinema yang baik. Jadi saya sempat rakam lah interview saya dengan dia. Sebab masa dia datang Malaysia tu, dalam rangka dia nak tengok Puteri Gunung Ledang. Okey. Dia dibawa oleh Kristen Hakim ke sini untuk tengok Puteri Gunung Ledang. Boleh tak nak bawa ke mana-mana festival. Tapi dia adalah kawan baik Yue Haji Syahri lah. Yue yang bawa kita orang pergi interview dia ni. Itu tuan-tuan, buku kerana filem Kau Dibilang Darling, kita ada saya juga ada macam-macam interview ni. Pak Nasir dalam ni. Dalam ni pun ada interview Pak Nasir juga kan? Setelah itu Pak Nasir baru turun KL balik, dia mengarah menunggu kata dari Tuhan masa itu. I see. Jadi teater karya Dinsman. Jadi dalam kesempatan tu saya tahu Pak Nasir ada masa tu dekat gudang kan, saya pun datang lepak satu malam kita orang sembang. Jadi jadilah tulisan. Setebal berapa page ni, kejap saya tengok. 269 page ni tuan-tuan. Campur dengan Abang Nasir Jani punya buku Pemberontak Filem 374. Campur satu lagi nak dah baca buku Abang Nasir, sementara nak pergi ke buku Abro, kita singgah pula baca buku Puisi Nuzantara ini. Dia ada koleksi sajak-sajak pendek dia. Saya baca satu, contohnya titik. Dalam garis titisnya hujan ada dingin sesalan.
Kenapa ku menimpa padanya batu justru membersih debu. Nampak? Pendek saja. Gambar pun hanya satu titik. Tetapi kalau kita menggali lebih lanjut, dia bukan sekadar titik tapi memberi makna yang sangat besar. Saya rasa memang sesuai sangat. Kita ada 2 buku tebal dan 1 buku nipis dalam combo A dengan harga hanya RM80. Jadi jangan lupa lock sekarang kerana kalau ikut 3 buah buku ni, kalau di luar tu dah berapa dah Jadi dengan ini RM80 anda akan dapat 3 buah buku. Ramai orang tanya apa pula ada di combo B. Combo B juga sama Nizam Kita ada buku kerana filem Kau Dibilang Darling dan juga buku Sajak Nuzantara, tetapi ada satu lagi buku yang ini berbeza. Combo B dia tidak ada buku pemberontak filem, tetapi buku B ada satu buku karya Abang Nasir Jani, iaitu ni kita nak cerita sikit. Cetak Rompak Kepala Bapa. Okey. So anda mempunyai option sama ada anda nak beli combo A ataupun combo B, ataupun rasa macam nak support perjuangan dua-dua orang hebat kita ni, beli combo A dengan combo B sekali. Senang cerita lah. Senang cerita. Baik bang. Okay. Dia kalau sembang pasal Nasir Jani ni, dia macam graf tau. Dia mesti akan ada satu graf yang Cetak Rompak Kepala Bapa. Bunyi macam kasar, tetapi kita nak tahu daripada penulisnya sendiri, kenapa memilih Cetak Rompak Kepala Bapa dan apakah catatan, dekat kulit depan pun dia dah tulis dah. Catatan penuh amarah perlawanan menentang lanun Cetak Rompak Semsia. Apa kandungan dia bang? Buku ni merupakan buku kedua saya. Okey. Buku ni adalah tentang, kalau tengok ni, atas gambar saya, bawah gambar itu, berada itu. Inilah kalau daripada bidang muzik yang melawan Cetak Rompak lagi dulu sampai sekarang, berada itu filem saya. Jadi Cetak Rompak Kepala Bapa ni hanya orang kata tajuk ni macam nak luahkan kemarahan lah. Macam apa lagi kau nak cakap sekarang? Cetak Rompak ni, orang yang buat Cetak Rompak ni macam sekarang ni macam kau jual, katakanlah kau jual goreng pisang. Aku datang ambil aja goreng pisang dan aku mengaku ni goreng pisang aku. Tak payah bayar apa pun. Dan kau tak boleh buat apa. Kau nak tangkap aku? Tak boleh. Kan? Jadi apa yang kepala itu ada maknanya marah yang paling orang kata maksimum lah. Jadi dalam buku ni dia lebih macam perbualan dan mengkaji sejarah Cetak Rompak di tanah air kita. Bila bermula, pasal buku ni dia tulis tahun 2018. Tapi bahan-bahannya adalah lebih 20 tahun punya ni. Bahan-bahan dalam buku ni merangkumi 20 tahun punya pengalaman. Saya jadikan macam perbualan saya dengan itu. Sambil itu, saya ceritakan juga isu-isu Cetak Rompak. Macam mana Cetak Rompak ni orang kata menindas karyawan kita, kan? Dan macam mana Cetak Rompak ni jangan ambil mudah, pasal kerana Cetak Rompak lah ada orang yang mati, dibunuh kerana melawan Cetak Rompak. Cetak Rompak ni yang sebenarnya satu jenayah yang memang lagi dulu orang kata macam mana nak cakap lah, orang macam tak ambil pot lah. Sedangkan kesan dia tu daripada segi ekonomi memang orang kata merosakkan lah. Macam contoh paling senang, zaman kaset dulu. Satu kaset original tulen dijual, ratio dia adalah 10 Cetak Rompak. Jadi satu original yang laku, 10 Cetak Rompak yang laku.
dia punya ratio kan. Jadi bayangkan kalau dulu selalu golden disc, platinum apa semua jual 100,000, Surge, Wings 100,000. Yang sebenarnya kau kali dengan 10. Ya. Jumlah dia sebenarnya berkali-kali Yes. ganda kalau tak ada cetak rompak Yes. ni. Dan saya tengah nak cari ini, ada gambar. Jadi cetak rompak ni dia sampai melibatkan, pernah terjadi album Michael Jackson Beat It, Thriller. Satu dunia jual berjuta. Tapi di Malaysia jual 5,000. Jauh beza. Lebih tu mana pergi? Maknanya master tape tu, record company, dia juga yang buat cetak rompak. Dia declare kepada dia Sony kan masa tu. Sony 5,000 je Malaysia. Sedangkan mengikut itu, semua ada dalam ni, mengikut kata itu punya ni, lepas album Thriller tu meletup, Malaysia kononnya jual 5,000. 5,000. Tapi lepas tu 6 biji Mercedes mata belalang keluar yang dipunyai oleh lanun-lanun cetak rompak. Itu kenal semua lanun-lanun tu. Jadi International IFPI, International Federation of Phonographic, yang ibu pejabat di Amerika, melantik mendiang Kasim Catong. Kasim Catong ni dia mewakili IFPI untuk menjaga melawan cetak rompak di Malaysia. Kasim Catong dia sebenarnya Siam. Dia bukan Islam, nama dia Kasim Catong. Dan dia masa dia jadi orang kata pengarah IFPI, itu yang banyak dia raid, dia buat raid lanun-lanun ni, kilang-kilang ni bersama-sama dengan itu. Dan dia menggunakan peruntukan perundangan yang dipanggil Anthem Pillar. Anthem Pillar ni macam Abro buat penyanyi, buat album. Sekarang kau nak pergi, kau dah tahu dah kilang ni ada buat cetak rompak, katakanlah di Semenyih. Ini semua fakta ni. Di Semenyih. Abro buat report, kau tak boleh terus saja langgar masuk kilang ni kan. Kena buat dekat balai polis. Buatlah laporan kepada polis, dapat waran, pergi ke kilang di Semenyih. By the time kau sampai situ, kilang Sumedang ni. Elek. Jadi siapa punya tu? Jadi bila Kasim Catong gunakan masa dia dilantik oleh IFPI, ini international body, melantik dia untuk jaga kepentingan artis-artis barat dan juga lokal lah, tapi dia lebih pentingkan American artis. Jadi Kasim Catong menggunakan Anthem Pillar. Anthem Pillar ni maknanya sekarang aku tak payah buat police report. Sekarang Abro sebagai penyanyi tahu dia punya album kena cetak rompak. Kasim Catong akan bawa Abro terus ke kilang tu. Tokek kilang tak boleh buat apa. Pasal dia owner. Ya. Tuan punya tu. Itu yang dipanggil Anthem Pillar. Dan ini yang kau tak payah police report. Kerana dia gunakan tu tahun 2008 dia ditembak mati di Kelantan. Dan semua ni ada dalam ni. Ni dia. Muka Kasim Kasim Catong. Catong mendiang Yes, Kasim Catong mendiang. disebabkan tugas dia untuk memerangi cetak rompak tu, akhirnya dia dibunuh. Dahsyat Jadi maknanya serius benda ni. Itu belum kita cerita lagi DVD atau filem cetak rompak. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak baca, nak bedah buku ni, jangan lupa dapatkan combo B dengan harga RM80. Anda boleh dapat sebuah buku Abang Nasir Jani, iaitu Cetak Rompak Kepala Bapak, dan juga anda boleh dapat kerana filem Kau Dibilang Darling, Abro Rivai, dan juga buku sajak Nuzantara. Okey. Kita ada combo A, kita ada combo B. Jangan lupa lock sekarang, kerana dengan hanya 3 buah buku ni anda hanya boleh menikmati harga hanya RM80. Okey, kita berbalik pada topik kita. Ni tadi iklan sikit ni sebab kita nak meniaga buku. Jadi ramai nanti orang tanya pula, ini apa maksud cetak rompak ni? Kita nak cerita pasal rebel di dalam filem ni. Baik, sebelum itu kalau ada soalan-soalan boleh kemukakan, kita boleh tanyakan kepada kedua-dua panel kita ini. Baik, Abro, adakah untuk membuat filem yang ada unsur-unsur rebel ni, ada pemberontakan ni,
kita perlu lawan kerajaan. Orang kata nak buat filem unsur ni dia kena anti establishment lah. Adakah perlu atau macam mana? Sebab selalu orang kata kalau orang yang buat filem-filem begini selalu dicop sebagai anti kerajaan lah, anti pemerintah, anti establishment. Silakan Bro. Saya rasa saya tidak fikir begitu secara literalnya. Sebab seni itu sendiri adalah satu medium yang lebih luas daripada kerajaan itu sendiri, daripada establishment itu sendiri kan. Seni itu satu yang sejagat, yang universal kan. Sebab saya melihat macam, saya fikirlah, saya rasa generasi pembikin filem di Melayu di zaman Jalan Ampas dan KT Keris ni mula melihat bahawa perlunya satu perubahan dalam sinema Melayu kan, di mana ketika mereka mula berkarya, mereka ni didiktate oleh studio kan, kerana sebelum tu pengarah-pengarah dari India yang masuk kan, kemudian ketika pengarah filem Melayu mula mengambil alih, mereka tidak mahu membuat yang sama kerana dia tahu tidak ada roh kan di dalam filem-filem Melayu sebelum kehadiran mereka seperti P. Ramlee, M. Amin, Hussein Hanif, Mat Sentul dan sebagainya kan. Jadi untuk melawan diktat daripada studio itulah perlunya pemberontakan tu. Pemberontakan tu dari segi image kan, sebab sinema ni dia adalah image, dia adalah imejan kan. Dia gambar. Jadi apa yang saya lihat contoh daripada Hussein Hanif saya katakan dalam filem Hang Jebat, dia betul-betul menggunakan image untuk menyampaikan cerita. Kan, berbeza dengan filem sebelumnya yang mana dia mengarah kepada satu bentuk sinema yang lesu kan, bila hero tu terlalu di apa ni, macam misal kata mereka nak lari daripada zaman penarik beca kan, bila hero tu yang malang-malang sangat nasib dia kan, kenapa manusia macam itu kan. Jadi bila Hussein Hanif dia nak ubah tu kan, jadi bila Jebat Hang Tuah sebagai yang malang tu, dia tak nak expose malangnya Hang Tuah tu, dia angkat Jebat sebagai antitesis dia kan, untuk merubah keadaan tu. Jadi contoh macam ada satu, sebab saya tengok pembikin filem yang rebel ni, dia bukan melawan kerajaan secara literal. Dia bukan nak lawan kerajaan, dia nak menyampaikan seni dan pemikiran dia yang dia rasa tidak betul. Jadi dia menggunakan puisi-puisi ataupun gurindam Melayu yang lama tapi dalam bentuk yang baru. Sebab Hang Jebat tu saya melihat dia bukan teks Hang Jebat, tapi dia adalah Hussein Hanif sebagai seorang filmmaker di tanah Melayu yang nak bawa perubahan. Dialah Jebatnya kan. Jadi dia gunakan misal kata dia gunakan puisi, setitik darah tumpah ke bumi, akan ku basuh bumi Melaka ini dengan darah kan. Kemudian lepas dialog tu ditunjuk air bergelora. Jadi dia nak sampaikan betapa geloranya sekarang pembikin filem Melayu ni kan, untuk menyampaikan idea dan pemikiran dia. Mahfuz, kita boleh selit ke apa tu? Selingan filem ada dah masuk tuan-tuan mungkin tuan-tuan saya tak tahu apa yang keluar di skrin sekarang, tapi saya percaya tadi kita ada selitkan juga tentang apa yang dimaksudkan dengan filem Hussein Hanif dan sebagainya. Okey, Abro, mungkinkah ramai produser lah jarang untuk menengahkan konsep-konsep ataupun naratif filem-filem yang sebegini, kerana takut ia akan menjejaskan unsur-unsur komersialisme. Mungkin orang tak nak tengok ke filem orang terutama dalam konteks penonton Melayu ni yang nak tengok filem-filem cinta je ke. Mungkin kalau buat cerita-cerita, sebab ramai orang beranggapan filem-filem yang ada unsur begini dia berat, dia heavy jadi dia mungkin producer rasa alah baik kita buat filem cinta lah, masuk lagu-lagu famous rock apa semua boleh jual tapi adakah itu antara penghalang mengapa pengkarya-pengkarya kita tidak menghasilkan filem sebegini, atau macam mana? Apa yang Bro tengok lah. Yalah, itu memang halangan yang besar lah. Tapi sebab itu filmmaker ni saya fikir perlu ada satu movement di kalangan pembikin filem untuk unite, untuk fikirkan bersama-sama kan. Jangan kita terlalu terkongkong dengan kehendak produser. Sebab saya fikir macam di KT Keris kan, untungnya Hussein Hanif, M. Amin semua ni bila dia orang di KT Keris, bila KT Keris wujud, dia memang nak
nak berbeza daripada Malay Film Production. Ya, Kan? Jadi di situ studio sini dah buka ruang sikit. Kita run show. Kan, dia buka ruang Shaw Brothers. untuk bagi kebebasan kepada filmmaker ni kau buat art kau. Yeah. Kan. Jadi dan dia orang guna yang bagusnya dia orang gunakan betul-betul. Kan, misal kata bila Hussein Hanif buat Kalung Kenangan, M Amin juga buat Oedipus Rex juga Jahanam. Di tahun kemudian, tapi bezalah dengan cara Hussein Hanif kan. Sebab Hussein Hanif dia contoh dia kata perahu sudah di air, hanya menunggu dayungnya. Jadi banyak gurindam-gurindam yang dimasukkan tapi dalam bahasa dia. Dalam bahasa yang rebel tu. Jadi macam produser, saya fikir produser harus terbuka untuk melihat ni secara lebih luas lah, sebab unsur commercialism ni ada dalam seni. Kan? Dalam seni, kalau kita lihat di barat, misal kata di Hollywood kan, filem macam mana bila filem-filem theatrical start boleh jadi filem-filem mainstream. Bila zaman Stanley Kubrick atau Penn semua tu kan buat filem, dia orang ni buat filem seni tapi boleh laris di mainstream market. Sebab commercialism tu ada dalam image tu, image yang cantik, yang craft, keindahan macam tak semestinya filem-filem rebel ni tak boleh laku istilah dia lah. Sebab yalah macam kawan saya Al Jeffrey kata kan, filem Jaws merupakan filem terlaris. Kan? Sedangkan dia sebuah filem seni. Kan? Jadi kita tak faham kenapa di sini tak melihat hal yang sama. Kan? Sebab kita dah didikte oleh satu jalur pemikiran kan. Jadi sebab itulah dia ada kaitan dengan politik kemudiannya kan, yang menyebabkan bila pemerintah sendiri tidak melihat ini sebagai satu budaya yang harus dia kembangkan kan. Jadi di situ berlakunya diktat tu. Okey. Kita akan pergi ke Abang Nasir Jani. Sebelum itu bang, cakap pun dah sejam lebih dahaga. Kita ada special bang. Kalau tuan-tuan tengok, kita ada produk ini, kita nak promote sikit bang. Ini adalah produk kopi Wak Mat. Wak Mat punya produk kopi ni, mungkin kamera boleh fokus. Tuan-tuan boleh pergi ke Instagram dia, Wak Mat, WAKMAT. Dia ada pelbagai perisa bang. Sekejap saya nak tengok bang. Yes. Dia ada perisa mana ni? Dia ada cold brew. Sebuah cold brew. Apa ni? Dia ada yang ada gula dan yang tak ada gula. Tuan-tuan pergilah dekat dia punya Instagram. Ada berapa jenis kopi yang boleh menjadi pilihan anda. Saya tengok cara dia mula-mula tuan-tuan, bila sampai tadi, saya bila buka peti sejuk, saya tengok, saya ingat ini satu jenama kopi international lah. Saya tak nak sebut lah kan, sebab saya tengok daripada jauh, masa tu tak pakai spek. Bila saya perhati, rupanya produk kopi tempatan. Mampus dah ada naik dia punya ni. Tuan-tuan kalau tengok kat skrin tu, dia ada black coffee, ada white coffee, ada macam-macam lah. Ada yang ada gula, ada yang tak ada gula. So bang, hari ni penghormatan kepada tetamu kita. Silakan bang. Buka. Bro. Ya. Silakan rasa. Saya rasa mesti saya pun nak rasa ni. Ambil satu rasa. So terima kasih kepada Wak Mat. Nama pun sedap, Wak Mat. Boleh? Yang dua ni ada gula, yang dua ni tak ada gula. Abang buka lah. Abang nak buka mana. Silakan bro. Alright. Okay. Terima kasih. Tahniah kepada Wak Mat kerana bukan saja berjaya menghasilkan kopi, tetapi cara dia punya pembotolan packaging pun dia. menarik lah. Saya ingat tadi jenama Tut kan. Punya tengok-tengok. Oi, Wak Mat. Steady Wak Mat. Kalau tak silap saya, Wak Mat ni di Putrajaya ke apa ke? Steady Wak Mat di Putrajaya. Terima kasih kerana mempercayai garasi kan terima kasih kerana hantar. Okey ke bang? Okey, boleh. Bang, Abang duk komen filem ke, cuba komen Wak Mat punya kopi ni rasa macam mana rasa dia? Saya ambil yang tak ada gula. Ha. Dan saya memang peminat kopi. Okey. No complain, memang baik. Kena Kena dengan selera. Kita kena. punya dia punya ayat tu bang apa tu bang? Mana? Dalam pahit
ada manis. dia. Itu dia. Dalam pahit ada manis. Dalam pahit ada manis. Aku dari kopi aku belajar. Oh. Ada tu dia. Oh, Ahmad ni tinggi falsafah dia. Dari kopi aku Dari belajar. kopi aku belajar. Oh, bukan sekadar kopi ni. Wak Mat ni pun tinggi ni. Tinggi. Jadi Wak Mat. Bro. Hang pula rasa, ni yang ada gula tak ada gula? Tak ada juga. Kaki minum kopi ke? Kaki juga. Okey. Apa bagi komen sikit Wak Mat punya kopi? Tahu, saya kata tapi kau lah. Kau lah. Kopi. Yang penting rasa kopi Kopi. Jangan rasa Jangan kopi rasa teh dah. Panik kat saya kat sini. Okey, nampaknya dua-dua peminat kopi Ya. bersetujulah bahawa kopi Pak Mat ni A lah. Yes. A lah. Terima kasih Pak Mat. So tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil tu boleh pergi ke IG Wak Mat, kopi Wak Mat di Putrajaya ni. Saya rasa seluruh Malaysia nak order boleh je dia hantar. Saya pun tak tengok lagi, tapi tuan-tuan berdasarkan review daripada abang-abang filem kita ni, A Di samping tu okey. Jangan lupa dua combo kita ini, combo A dan combo B. Combo A buku Abang Nasir Jani kita iaitu Pemberontak Filem Rebel with a Cause Without a Pause. Oh, dahsyat. Kemudian boleh dapat buku puisi Nuzantara dan boleh dapat buku Kerana Filem Kau Dibilang Darling. Ini pun menariklah, saya tak sabar nak baca juga ni Sebab bila anak muda buat nak kupas filem ni nak tahu juga sebab anak muda punya dimensi mungkin lain. So kalau tuan-tuan nak dapatkan 3 buku ni, combo A hanya RM80 tuan-tuan dan puan-puan. RM80 sila lock sekarang. Dan kalau kata nak combo B, boleh juga dapat buku yang sama iaitu buku Kerana Filem Kau Dibilang Darling dan lorekan sajak M. Faris di Nuzantara, tetapi bukunya adalah buku lain sikit lah, iaitu tajuk dia Cetak Rompak Kepala Bapak. So combo A dengan combo B bezanya hanyalah combo A buku Abang Nasir Jani tajuknya Pemberontak Filem, combo B buku Abang Nasir Jani Cetak Rompak Kepala Bapak. Yang lain dua-dua ni samalah, iaitu buku Kerana Filem Kau Dibilang Darling oleh Abdul Rivai dan juga 45 lorekan sajak M. Faris. Saya baru tengok je buku Nuzantara ni. Kata pengantar pun oleh Faizal Tehrani. Oh, hebat ni. Kan ni? Pendek-pendek saja sajak-sajaknya, tetapi saya percaya ia membawa maksud yang tersendiri, yang menarik, disertai dengan ilustrasi yang simple tetapi memberi makna. Baik bang, Yes, saya. kita kembali. Diam tak diam 1 jam suku dah bang. Ya. Abang Nasir Jani ni dia akan balik ke Melaka. Tetapi disebabkan perbincangan malam ini, disebabkan untuk hadir untuk mempromosikan bukunya, beliau sanggup datang daripada Kampung Kelamak, Alor Gajah, Melaka. Datang malam-malam datang ke garasi dan lepas ni nak balik pula. Jadi tuan-tuan, kita support Abang Nasir Jani, kita support saudara Abro kita dengan membeli karya mereka. Kita punya perbualan ni akan masuk dalam YouTube juga apa semua. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk mendapatkan buku combo A dan combo B karya Abang Nasir dan juga Abro. Bang, kalau bercakap tentang pemberontakan dalam filem, dalam konteks filem Melayu ataupun filem Malaysia, selain daripada kalau abang cerita tadi 12 filem daripada Hussein Hanif, kan? Kalau kita tengok yang moden sikit bang, mungkin 80 tahun ke 80-an ke atas. Okeylah, saya percaya karya abang Kembara Seniman Jalanan pun mempunyai unsur yang itu lagi kuat lah. Kan? Kalau abang tengok pula siapa filem apakah dalam kalau orang kata era 80-an ke atas ni yang mempunyai unsur-unsur yang sebegini bang. Okey, kalau segenerasi dengan saya, saya letakkan Pemburu Rahim Razali. Pemburu. Syuaimi Baba Ringgit ke Syurga. Ringgit ke Syurga? Itu pemberontakan tu.
I see. Menceritakan tentang macam mana orang kata perangai ahli politik. Kalau siapa menonton pernah menonton ni apa Ringgit ke Syurga. Dia memang satu pemberontakan ataupun satu penentangan oleh Syuaimi Baba tentang apa terjadi masa tu. Tokoh-tokoh politik yang terlibat dengan skandal apa semua. Ya. And then selain pada tu generasi saya rasa Adman Saleh, Amok pun satu pemberontakan juga. Penentangan pasal Amok tu skrip arwah Saleh bin Jonet. Yeah. Saleh bin Jonet memang dikenali sebagai seorang Itu lagi memanglah. rebel. Ya. Dan generasi baru yang terkini, saya belum tengok lagi ni Muzammil punya filem Private Sapu. Tapi lagi pada apa yang saya baca dan saya tengok shot-shot dia tu, dia ada statement memberontak. Statement memberontak tu ada kat situ. Yang saya dah tengok daripada generasi baru pula, generasi diorang ni, Abro semua ni, yang saya nampak sekarang yang dah masuk ke panggung dan ada elemen pemberontakan tu yang saya lihat paling ke depan ialah Wan Tu Jaga lah. Wan Tu Jaga dia. Wan Tu Jaga. Dia memberontak tentang sistem yang tak betul apa semua kan. Macam kau kata tadi, bukan nak ajak orang bergaduh, tak nak celikkan orang. So kita kena bawa sifat memberontak tu, baru orang celik. Orang ni kalau kau tak memberontak, kau tampar dia tak celik. Lepas tu Jagat. Jagat. Perumal. Setakat ni Panggil. Sanjay kan, Sanjay Perumal. Setakat ni itu yang apa nampak lah. Yang Ingat abang ni tak tengok yang baru-baru ni. tengok. Oh, tengok. Mesti, ITV filem ni. Mesti tengok. Dia tak tengok zaman dia je. Yang baru pun dia perhati. Tengok. Dan lagi satu, kenalah tengok. Terpaksa ini bukan nak ni. Menantu saya pun filmmaker. Anak saya pun filmmaker. Okey. 2 orang anak saya filmmaker. Jadi dalam family ni ada 3 orang. Abro tahulah, Abro pun kenal. Tapi memang saya filem ni memang pada saya macam mana nak cakap, dia macam kalau kau dah isap rokok kan, jadi kau akan bukan ketagih tetapi macam orang kata dia dah memang benda yang kau suka lah, senang cerita lah. Benda yang kita suka, Sebati. sebati. And then kita tahu apa melalui filem apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita boleh gunakan filem ni untuk membangun minda masyarakat, untuk orang kata membuat perubahan. Jadi filem ni yang sebenar sekarang ni, zaman sekarang ni, filem contoh paling mudah lah dulu masa BN memerintah. Pernah orang tanya abang dengan abang itu, macam mana nak jatuhkan ni orang yang tak suka. Lama kita orang kata, sebelum kau jatuhkan BN ataupun UMNO, kau jatuhkan dalam filem. Boleh tak kita buat filem cerita tentang sebelum UMNO jatuh lah kan? Tentu boleh. Jadi maknanya bayangkan power, kuasa filem tu. Di situ yang pada abang, filem memang ada ultimate art lah. Kita sekepala lah. We are on the same page atas orang kata muka surat yang sama, iaitu filem adalah bentuk seni sekarang yang paling terkini, yang paling top lah. Tapi ramai orang tak sedar kepentingan filem. Orang hanya ingat filem ni satu medium yang remeh. Tetapi sebenarnya dia membawa pengaruh sangat besar. Ya. Kau kata orang kan, sepatutnya kau guna jangan orang. Pemimpin, orang politik tak tahu menggunakan filem. Yes. Dengan filem, kalau pemimpin tu jujur nak buat negara kita ni maju, ada perpaduan melalui filem lah. Yes. Propaganda. Melalui filem. Tetapi lebih banyak filem kita ni jadi macam, yelah, with due respect, pasal saya tak suka nak kutuk ataupun nak orang kata kritik ke apa, pasal buat filem ni susah. Satu, duit. Kedua, tenaga.
buat filem ni, Abro tahulah, kalau kita dah buat, kalau katalah syuting tu sebulan, tapi sebelum sebulan tu kau nak menyediakan setengah nyawa kau tu dah habis pergi dekat filem tu. Pre-pro, post-pro. Jadi pada orang, masalahnya bukan sikap kita, macam mana kita gunakan filem tu untuk apa. Kalau kita gunakan filem tu untuk orang kata membina minda, kita akan ke arah itu lah. Kalau kita setakat nak komersial apa semua, apa yang kita lihat lah sekarang ni, itu aja. Bang, kejap Okey, saya nak tanya, abang sangat kritis, sangat kritis dengan pemerintah, kerana bagi abang mereka penting. Sebab mereka boleh mencorak pemikiran rakyat di bawah. Okey, saya difahamkan abang pernah sampai pergi ke pejabat Perdana Menteri. Ataupun bakal Perdana Menteri ketika itulah, Tun Dr. Mahathir. Masa sebelum kejatuhan PN dulu kan. Abang pernah menyampaikan kegusaran pemain player industri filem. Dan abang pernah hidup, abang pernah melalui pelbagai zaman. Zaman BN lah, zaman Pakatan Harapan, zaman Perdana Menteri A, zaman Perdana Menteri pertama. Perdana Menteri pertama. Okey. Sejauh apa rumusan abang terhadap komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah kita terhadap filem? Macam mana abang? Secara ikhlas lah bang. Secara ikhlas, bila kau dah sebut tu, dalam buku ni memang ada. Ini bukan orang kata cerita-cerita macam mana lah orang kata, bukan ini. Abang pernah jumpa Tun Mahathir sama dengan itu. Sebelum pilihan raya ke 14. Pilihan raya bulan Mac, Mei. Ha. Kita orang jumpa dia bulan Januari. Tujuan ni kami jumpa dia ialah kita jumpa dia, kita kata kalau Pakatan Harapan menang, tolonglah selesaikan masalah cetak rompak. Maknanya cetak rompak muzik dan filem. Sebab ini adalah ekonomi orang Melayu. Ini bukan industri yang macam orang kata industri picisan ataupun pinggiran. Ini industri yang kalau betul dijaga, memberi keuntungan, pulangan kepada, okeylah, ambil contohlah. Katakanlah sekarang ni yang artis yang jadi milioner. Kita ambil penyanyi. Siti Nurhaliza, M. Nasir. Kalau filem kita ada Datuk Yusof Aslam. Kita orang, abang dengan abang itu kau ni, pemikiran kita orang adalah, kalau boleh aku nak ada 100 orang macam M. Nasir atau Siti Nurhaliza. 100 orang macam Yusof Aslam. Sebab bila artis tu ataupun karyawan ni dapat pulangan yang sepatut dia dapat, dan duit ini bukan lanun yang dapat, lanun cetak rompak, kita akan bagi balik kepada industri. Betul. Contoh macam, katakanlah macam abang katakanlah tak selalu orang katalah, kau ni kalau tak melawan dulu kau dah jadi macam Yusof Aslam lah. Betul. Ditakdirkanlah kata abang dapat status Yusof Aslam tu kan, jutawan tu kan. Abang dah boleh bantu generasi baru. Abang kau nak buat filem. Okey. Pasal luar negara semua macam tu. Luar negara semua. Francis Ford Coppola jadi milioner, okey, dia support. Ya. Brian De Palma, kau nak buat filem, okey, member, okey. Tak kira lah member ke, asalkan kau sekepala dengan aku, kau nak buat ataupun karya kau tu aku tengok, okey ni. Tapi kita tak dapat macam tu. Dan jawapannya senang aja. Segala keuntungan tu pergi tanpa dapat dicukai oleh kerajaan, pergi kepada lanun cetak rompak. Di situ yang jadi money laundering, money in the black. Jadi rumusan yang abang jumpa Tun Mahathir sebelum pilihan raya tu dengan bila kita orang ceritakan benda ni, soalan pertama kita 10 minit pertama kita orang cerita statement dia yang pertama,
Iyalah. Kalau tak ada cetak rompak, you all lah untung, kerajaan dapat apa? Terus Abang itu kata, takkan seorang Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, boleh cakap macam tu? Takkan kau tak tahu? Itu cerita. Itu cakap. Lagi pada duit tu, keuntungan tu pergi pada lanun yang kerajaan tak boleh cukai, tax. Lebih baik kau hapuskan lanun cetak rompak ni. Kamu boleh tax kita orang. Betul. Melalui pembayaran cukai dan sebagainya. Yes. Kalau dapat kat penyamun langsung lah tak ada apa. Tak dapat. Jadi di situ yang kami macam terus tinggal respect tu masih ada lagi lah, ada respect tu. Kalau tidak kita orang dah walk out aja dah. 10 minit kau baru 10 minit kau dah cakap macam tu. Jadi dan ukuran daripada tu bila dia orang menang ada apa dia orang panggil town council apa si town council jumpa ni kan Town hall town hall kan hati-hati siapa semua bagi tahu kau yang ni benda ni apa gerakkan benda ni jumpa Mahathir. Masa tu dia dah jadi Perdana Menteri kali kedua lah untuk cerita pasal masalah industri seni kita lah, filem dan muzik, especially muzik lah masa tu nak buat perbadanan muzik. Masalahnya cetak rompak. Dia boleh jawab, buku saya pun orang cetak rompak. Oh, jam. Yes. Jadi engkau sebagai seorang Perdana Menteri, engkau sebut tu maknanya satu kemenangan kau telah bagi kepada lanun. Ya. Ya. Jadi maaf cakaplah, ada orang bertanya, tak tahulah nak cakap atau tidak benda ni. Kenapa kau ni marah sangat dengan Mahathir? Terus terang cakap pasal dia tak sayang bangsa dia lah, senang cerita. Dia tak sayang seni Melayu, dia tak sayang bangsa dia. Sampai orang, habis tak, kenapa yang kau marah sangat? Dia tak boleh dipercayai. Nak menutup cerita tu, abang terus jawab senangnya. Aku ni yang sebenar, aku ni, dari dalam perut ibu aku lagi, aku dah tak percaya Mahathir. Baik, tu dia. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak baca lebih dalam pemikiran Nasir Jani, jangan lupa dapatkan tuan-tuan buku tulisan beliau melalui combo A dan combo B. Kalau combo A, buku Abang Nasir ada berjudul Pemberontak Filem. Kalau combo B, buku Abang Nasir adalah Cetak Rompak Kepala Bapak. Kalau yang kita dengar ni baru sikit, nak tahu lebih detail, Baca semua ada ni. semua ada dalam tu. Semua ada dalam buku tersebut dengan hanya RM80. Sila lock tuan-tuan dan puan-puan. Kita bantu, kita naikkan lagi semangat Abang Nasir dan juga saudara Abro ni melalui pembelian buku dengan hanya harga RM80 sahaja. Pilihlah nak combo A atau pilihlah nak combo B supaya asbab daripada sokongan tuan-tuan dan puan-puan melalui pembelian buku-buku mereka, mereka akan lebih bersemangat untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu. Abro adalah seorang orang kata anak muda. Yalah 44 anak muda lah, kita anggap anak muda. Bagaimana Abro dah dengar dah keluhan daripada orang lama ni, daripada zaman 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dah berusaha macam-macam untuk membawa filem kita, membawa industri kita ke arah yang lebih baik, tetapi nampaknya ia melalui halangan yang cukup besar. Sebagai pengkarya muda, especially pengkarya filem, adakah Abro benda ini menguatkan lagi semangat Abro untuk perjuangan Abro ni, ataupun membuatkan Abro merasakan bahawa we going nowhere? Kalau Otai pun dah cakap macam tu kan. You sebagai anak muda dalam industri, silakan. Bagi saya dia lebih menguatkan kan, kerana apa yang dilalui oleh generasi Pak Nasir dan yang seangkatan adalah lanjutan daripada generasi yang sebelumnya. Jadi pada saya di setiap generasi kena teruskan perjuangan tu. Kan, maksudnya perjuangan yang ditinggalkan oleh Hussein Hanif, saya katakan. Sebab apa yang masalah yang kita lalui hari ni, Hussein Hanif dah cerita dah dalam filem-filem dia, dalam dialog-dialog dia, dalam attitude dia, kan.
macam mana masyarakat Melayu sikap kita. Saya kata kan, bila dia kata Melayu ni Melayu sebenarnya yang membunuh Melayu kan. Bila Kermawijaya kata kita menangkap ikan kucing di dapur yang kenyang kan. Dia nak cuba perangkap hang tuah kan, tapi hang jebat yang dapat jadi Laksmana kan. Jadi dia tak habis di situ, dia terus lagi nak hasad dengki dia kan. Ikan dah terlepas ke tangan kucing pula yang kita perangkap. Jadi kerana kejahatan ni, kebejatan ni tidak berakhir, sebab itulah perjuangan ni yang kita kena teruskan. Jadi saya lihat generasi Pak Nasir, generasi Yue, generasi Adman Saleh, Syamil Baba meneruskan perjuangan tu. Jadi apa alasan bagi generasi untuk meninggalkan perjuangan tu? Kan? Jadi sebab tu saya fikir kami macam mana susah pun kan, macam saya belajar daripada tahun 98, 97 sampai hari ni tak boleh buat filem yang tayang di Pawagam lagi kan. Tapi apa yang kita nak keluhkan, sebab kita masih ada masa kan, dan perjuangan tu yang dilalui oleh generasi sebelum tu lebih teruk daripada apa yang kita lalui. Saya tak pernah masuk hospital gila kan. Mungkinlah saya ada juga pengalaman yang saya lalui kan, tapi kenapa kita perlu tinggalkan kalau generasi yang sebelumnya sanggup melalui ranjau tu kan, tribulasi tu, kenapa kita sekarang rasa kita dah lah tak ada untungnya pada kami apa semua kan. Sebab ini masalah industri filem di Malaysia, dia berbeza dengan di Indonesia kan. Macam contohnya Garin Nugroho kan, bila dia buat filem dan dia berjaya di luar, kemudian dia boleh payung bikin filem yang muda-muda bawah dia kan. Kerana bukan saja sebab bangsa budaya yang ada di sana yang menghargai seni, yang melihat budaya tu penting, pemerintah dia kan. Macam Festival Filem Indonesia baru ni, dia panggil delegasi-delegasi yang nak buat Festival Filem Indonesia tu ke istana Presiden untuk mendengar macam mana kita nak buat meneruskan festival filem dalam keadaan pandemik apa semua kan. Jadi bukan figur tu saja kan. Keadaan di negara, budaya politik dia sendiri sebenarnya ada pengaruh dia kan. Jadi dekat sini kita lebih suka sebenarnya kan. Lebih suka macam Yue dah pergi ke peringkat antarabangsa misal kata kan. Tapi masih lagi ada halangan-halangan kan. Contoh macam saya ada tulis dalam buku ni lah, di Iran misal kata, waktu lepas revolusi Iran kan. Revolusi Iran yang peringkat awal tu adalah revolusi liberal lah. Kemudian baru revolusi Islam kan. Bila Ayatollah Khomeini balik, perkara pertama yang dia tengok adalah menonton filem. Dia menonton filem The Cow, karya Darwish Marjui. Kisah seorang lelaki ni yang terlalu obses dengan lembu dia, sehingga bila lembu dia mati, dia jadi lembu. Dia makan rumput tu apa semua kan. Jadi dia tengok filem tu, dia kata Iran kena buat filem. Kan? Selepas tu lah filmmaker ni yang mendanai dia adalah NGO yang masa itu yang berkaitan dengan kanak-kanak, pembangunan kanak-kanak lah. Sebab tu filem-filem awal Iran tu tentang kanak-kanak. Kan? Kerana bila revolusi Islam, dia punya guideline LPF ni senang je. Syariah Islam. Kan? Syariah Islam tu dah tentu yang ada dalam Al-Quran semua kan. Jadi macam mana nak buat filem kalau perempuan nak pegang tak boleh apa semua kan. Jadi buat filem kanak-kanak dah selesai dah masalah. Selesai masalah tu. Sebab saya pernah tengok filem pertama Abah Kiarostami, filem dia di report masa itu zaman perempuan tak pakai tudung lagi. Kan, ada adegan di ranjang pun ada, adegan di bar pun ada. Tapi selepas tu dia boleh buat filem-filem yang menutup aurat tu. Tapi tidak seni dia tidak terhakis disebabkan jadi macam mana dia orang boleh gunakan kreativiti tu untuk menyelesaikan masalah tu. Jadi di sini bukan saja masalah pemerintah, masalah keseluruhan kita, badan-badan swadaya kita pun tidak dapat melihat bahawa filem ini penting untuk kan, sebab yang funding filem-filem di Iran peringkat awal adalah NGO. Jadi bukan saja masalah pemerintah, tapi masalah semua, masalah kita semua sebenarnya. Kan, masalah kita semua. Sebab kita rasa filem ni hiburan semata-mata, sebab itu yang dah dimomokkan oleh kan. Itu sebab tu yang berlakunya pemberontakan tu. Untuk kita sampai kita tahu bila kita buat begitu kita akan banyak halangan yang kita lalui kan. Tapi kita perlu sampaikan mesej kepada mereka bahawa macam mana pun keadaan dia, kita tak akan berhenti untuk buat satu perubahan. Kan? Sebab kalau kita berhenti habislah. Kan? Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa combo A dan combo B anda pilih saja
dengan hanya RM80 anda boleh mendapatkan 3 buah naskah karya daripada Abang Nasir Jani, saudara Abro dan juga saudara Faiz. Combo A kita ada buku pemberontak filem oleh Nasir Jani. Ada 6 chapter tentang Hussein Hanif sahaja yang Abang Nasir tadi dah beritahu antara yang dilihat, antara pelopor filem-filem yang berunsurkan rebel ini. Juga kita ada tulisan saudara Abro Rivai, kerana filem Kau Dibilang Darling hasil tulisan kompilasi tulisan-tulisannya di medsos dan juga akhbar-akhbar dan juga majalah. Buku yang sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Bacalah kalau anda nak mendapat gambaran tentang apa hala tuju industri filem kita. Bang, bagaimana abang melihat bila bercakap tentang hala tuju filem kita? Abang perlu dah melalui zaman berapa orang Perdana Menteri, berapa kali bertukar pemerintah. Tapi nampaknya isu tentang filem, cetak rompak dan sebagainya nampaknya macam tak selesai. Tidak ada satu, orang kata satu usaha yang jiwa besar seperti mana tadi yang disebut oleh Abro. Ada apa? Komunis ni ketika pulang dia first kali dia tengok filem The Cow. Begitu juga Presiden Jokowi. Dia memanggil penggiat-penggiat filem untuk membincangkan mana hala tuju filem mereka. Tapi bagaimana abang melihat di Malaysia? Adakah cukup sekadar pesta filem ataupun bagaimana abang tengok? Okay. Saya bagi rumusan sebelum saya panjangkan ini. Masalah kita sini seperti kata, ini bukan saya punya statement, tapi itu punya statement. Di Malaysia, pak-pak menteri kita, dia bukan kisahkan filem, tapi dia nak kahwin dengan bintang filem. Alright. Jadi itu merumuskan. Jadi maknanya, okey, kalau kita lihat apa yang Abro cakap, Iran punya ni, memang saya pun follow benda tu. Apa yang Abro cerita semua saya follow dan saya tahu benda tu. Maknanya sekarang ni Finas tu adalah badan yang sepatutnya bertindak sebagaimana NGO ke ataupun kerajaan Iran untuk orang kata mengembangkan lagi industri filem. Jadi kita ada. Kita punya orang kata sekarang ni kan bahasa yang paling ekosistem. Ekosistem tu dah ada. Tetapi masalahnya ialah orang yang duduk ataupun diamanahkan untuk menjalankan atau menggerakkan ekosistem tu, pertama saya rasa jahil filem. Kedua dia tak short filem, dia hanya aku kerja ni. Jadi ni dalam agensi kerajaan yang menjaga filem ke apa kan, sebab aku makan gaji. Dan juga ada peluang aku pergi overseas percuma. Ini banyak abang tahulah benda ni. Pergi Cairns ke apa kan. Jadi komitmen tu tak ada. Kenapa komitmen tu tak ada? Sebab dia orang tak nampak macam mana filem ni, macam tadi yang kita cakap, boleh merubah negara tu. Okey, sekarang kita patah balik. Benda tu semua dah ada, tinggal penggerak dan untuk menggerakkan benda ni aja tak tahu hala tuju dia orang, dan dia orang sendiri pun tak melekapkan diri dia orang dengan pengetahuan dan ilmu tentang filem dan apa filem boleh buat. Sebab kita ada Kongres Kebudayaan Nasional tahun 1971. P. Ramlee bentangkan kertas kerja dia hanya 2 helai muka surat. Dan dia ceritakan berapa pentingnya filem dan muzik untuk membina budaya bangsa. Tak payah nak cari apa-apa dah. Kau refer balik tu. Benda dah ada. Tetapi kenapa? Jadi maknanya sekarang ni, kita ni, orang kata, asas tu dah ada lah. Macam kalau buat rumah tu, tapak tu dah ada. Dah ada. Tukang yang buat aja ni, yang perangai tak betul, suka makan rasuah dan tak ada komitmen. Dan dia sendiri tak tahu rumah ni tapak ada, rumah apa pun nak buat ni, banglo ke, rumah papan ke, chalet ke. Inilah metafor dia lah yang nampak. Jadi masalahnya sekarang ni, kita kena ada ahli politik ataupun politik
politikus-politikus yang ni pula tak semestinya muda ataupun tua. Dia mesti ada kesedaran yang filem ni adalah satu orang kata senjata yang kau boleh gunakan, pasal dia samalah macam Bob Marley kata, when the music hits you, you feel no pain. Sama juga dengan filem. Kalau kau boleh buat filem yang hentak orang tapi orang tak rasa ni, tapi menimbulkan kesedaran. Ini sekarang ramai antara kita yang Pak Menteri pun sama juga. Muzik pun tak dengar. Kalau dengar pun entah jenis muzik apa. Kau sebut Jokowi. Jokowi dengar Metallica. Mahathir dengar apa? Ismail Sabri dengar lagu apa? Allah. Jadi di sini yang sebenarnya kita tak ada infrastruktur, semua dah ada. Tinggal sikap kita aja. Dan macam apa abang cakap tadi, dari dulu, terutamanya selepas Mahathir memerintah, seni sentiasa dipolitikkan. Untuk keuntungan politik. Okey, cetak rompak ni sebenarnya untuk keuntungan politik. Baik, sekarang kau tak dapat trace mana pergi duit yang Lanon dapat ni kan. Duit tu in the dark, in the black. Money laundering, itu yang jadi money laundering tu. Tetapi ini adalah satu orang kata open secret lah. Orang tahu benda ni. Yang sebenarnya duit tu semua balik-balik ke kantong UMNO. So, Lanon cetak rompak ni adalah cash cow. Yang tak payah diaudit, tak payah apa. Jadi, kau nak duit, kau nak... Dan lagi, dia politik kita ni banyak sangat warlord. Jadi, warlord ni akan menggunakan Lanon-Lanon ni lah untuk dapat duit, untuk dia bagi makan dia punya pengikut, dia punya balaci. So, benda ni macam artis pula sendiri. Kita pun macam berapa kerat dia betul-betul berjuang nak mempertahankan hak kita ni. Asyik-asyik kau dengar, kalau muzik itu, kalau filem Nasir Jani. Ada nama lain. Dah berapa tahun dah ni? 30 tahun lebih lagi pada Kebara Seniman Jalanan. Sepatutnya dah ada 10 orang orang kata pengarah yang memperjuangkan kita punya ni. Baik. Bro, kita dah 1 jam 45 minit. Saya rasa kita tibalah ke penghujung kita punya perbincangan ni. Samping itu tuan-tuan, jangan lupa untuk log combo A atau combo B yang mana ada karya-karya penting kalau anda mahu memahami tentang hala tuju industri filem kita. Kita ada buku Pemberontak Filem, kita ada di combo A, kita ada buku kepala apa bapa? Cetak rompak. Cetak rompak kepala bapa di combo B, dan juga kita ada juga buku Abro Rivai kerana filem Kau Dibilang Darling, dan juga buku Nuzantara karya M. Faiz, iaitu antologi puisi. Dan anda boleh mendapatkannya dengan hanya RM80. Baik, kata-kata akhir. Bagaimana saudara Abro sebagai aktivis filem. Okey. Abro dah tahu bahawa daripada apa yang abang Nasir cakap tadi tentang komitmen yang masih lagi kurang daripada pemerintah. Dia secara tidak langsung mempengaruhi juga pola penonton filem. So, apa yang boleh dilakukan oleh anda dan juga rakan-rakan anda untuk mengubah senario ini? Silakan. Ya, komitmen pemerintah juga ada kaitan dengan kesedaran pembikin filem itu sendiri kan. Macam kita berbalik pada sejarah lah. Bila di Perancis pada tahun 68 berlaku revolusi Perancis kan. Di mana pembikin filem di sana cakna dengan isu-isu civil society dan isu-isu sejagat. Bila ada isu tentang mahasiswa kan. Jadi pembikin filem seperti Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard masa tu, Truffaut masa tu, dia oranglah pengasas angkatan New Wave di Perancis, gerakan filem seni tu. Jadi masa itu ada berlangsungnya Festival Filem Cannes di mana Roman Polanski menjadi juri. Jadi kerana ada protes daripada mahasiswa dan juga marahin masa itu kan, mereka pembikin filem ni ikut
dalam protes itu. Kan? Kerana ini isu sejagat, isu civil society. Kalau filem tak cakna kepada isu-isu begini, filem tu tak ada makna. Jadi masa tu dia orang buat satu gerakan untuk pembikin filem terlibat. Kan? Jadi bila berlaku isu sedemikian, kan, Roman Polanski sebagai pengarah filem yang baik ini cakna dengan isu-isu sejagat ni. Jadi dia sebagai ketua juri, dia ikut dalam arus tu. Jadi Festival Filem Cannes pada tahun itu ditangguhkan. Disebabkan pembikin filem itu cakna dengan isu-isu yang sebegini. Jadi saya rasa kekurangan kita di sini termasuk juga di kalangan pembikin filem, kan. Kalau keadaan pemerintah ke apa situasi yang sama dan kita masih duduk diam dan buat Tak perkara, buat apa-apa. tak buat apa-apa. Jadi macam mana perubahan tu nak berlaku, kan? Ya. Sebab ini dah berlaku pada angkatan Hussein Hanif dan sebagainya, kan. Sebab saya fikir Hussein Hanif seorang yang telah melihat membuat filem dengan melihat dari sudut pandangan dunia, world view, kan. Sebab ada dialog dia kata telah banyak tempat ku sampai, kan. Telah banyak pemandangan yang kulihat, kan. Tetapi bunga di depan mata menjadi tumpuanku. So di situ dia pergi pelayaran ke mana-mana, jumpa orang putih ke orang Arab ke apa, kan. Tetap perempuan Melayu yang paling cantik di mata dia. So jadi mesej itu yang disampaikan, macam mana dia angkat budaya dan kebudayaan kita, kan. Jadi sebab saya fikir orang-orang barat masih masih gagal untuk melihat keindahan sinema Melayu tu. Sebab tu dia tidak sebab saya masih interview Paris Hilton tu, dia tengok beberapa filem-filem Melayu tu, tapi dia Hussein Hanif punya filem pun dia tengok, kan. Tapi mungkin dia masih belum memahami apa konteks yang sebenar, kan. Sebab apa yang dibuat oleh Hussein Hanif tu sebenarnya sama hebat dengan apa yang dah dibuat oleh Kurosawa di Jepun, Satyajit Ray di India, kan. Tapi belum ada satu neraca yang dia dapat melihat bahawa ini filem Melayu yang hebat, kan, yang sepatutnya angkat. Sebab bikin filem zaman itu cakna dengan isu-isu sejagat, kan. Piramli ke Amin, kan, semua, kan, Saleh Ghani, semua tu semua adalah pejuang-pejuang, kan. Jadi maknanya komitmen pemerintah satu, tapi komitmen daripada player sendiri pun penting juga. Kalau kita tidak bersuara, pemerintah lagi senang lah, dia lagi suka lah, kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi perbincangan hampir 2 jam tentang tajuk kita, iaitu rebellious dalam filem. Mungkin kata-kata akhir daripada Abang Nasir Jani sebagai penutup tentang kesimpulan tentang apa yang kita perkatakan mengenai hala tuju industri filem kita dan juga unsur-unsur rebellious dalam pembikinan filem-filem Melayu ni, bang. Mungkin abang boleh kata penutup satu. Okey. Saya miss tadi apa yang ni, tapi rasanya boleh tahulah. Saya tak nak ni. Pada saya sekarang ni kita perlukan pemimpin ataupun kuasa politik untuk menggunakan seni untuk mengangkat bangsa, untuk maju ke depan. Sebab kalau kita gunakan sains dan teknologi, dah gagal. 2020 dah gagal. Ini tinggal sebulan lagi nak masuk 2022. Jadi memang confirm gagal. Jadi cadangan saya ialah lupakan sains dan teknologi. Bukan lupakan kerana kita dah nampak dah. Dia sains dan teknologi tidak dapat membawa bangsa tu ke depan. Tidak dapat membuat bangsa kita ni jadi besar. Contoh, Korea berjaya menggunakan filem seni. Indonesia. Sekarang Bangladesh pun coming up. Vietnam. Jadi sudah sampai masanya cukup kita bereksperimen tentang nak maju dengan sains dan teknologi ke apa ke. Balik-balik iaitu seni memang merupakan satu, orang kata, cara untuk kita memajukan bangsa kita. Dan lagi satu, macam apa orang kata, kita punya, gunalah perkataan sekarang, ekosistem dia tu, kan, dah ada Fina semua. Hanya kita bagi orang yang betul-betul boleh buat kerja dan orang kata tahu hala tuju ke mana kita nak bawa industri filem kita ni, dan juga kena banyak bawa filem yang bawa ini merumuskan semua
Nak maju kena banyak buat filem yang memberontak. Memberontak bukan macam kau kata tadi ajak orang memberontak. Yes. Pemberontakan minda tu. Ya. Dan lagi satu, oh yes, terlupa. Kau cakap Hussein Hanif apa semua tadi kan. Yang sambut, kita anggaplah filem ni sebagai baton. Yang sambut baton lagi pada dia orang, generasi ni abang. Sekarang, daripada generasi abang, baton tu, generasi Abro. Dan lepas ni generasi yang baru ni. Ya. Perumal lah, Namron lah, Muzammil. Jadi baton jangan kasih jatuh. Itu dia. Baton jangan kasih jatuh. Baik, tuan-tuan dan perempuan, begitulah tadi kata-kata akhir daripada Abang Nasir Jani kita. Baton jangan kasih jatuh. Ya. Perjuangan mesti terus. Waima apapun yang berlaku. Dan saya menarik juga kata-kata Abang Nasir Jani ni. Mungkin sudah tiba masanya kita cukup untuk bereksperimentasi. Ya. Adalah tiba masanya untuk Malaysia, terutama pemerintah, menggunakan filem ini dalam Membangun bangsa. membangunkan budaya bangsa. Ya. Terima kasih Abang Nasir Jani. Sama-sama. Terima kasih Abro. Dan Sama-sama. tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa log buku combo A dan combo B dengan harga RM80 supaya asbab daripada pembelian tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan dapat, ia boleh membantu menaikkan lagi semangat untuk dua insan hebat kita ni untuk berkarya pada masa yang akan datang. Dan kita akan maintain kita punya podcast ni di YouTube. Kalau anda tak boleh beli sekarang, mungkin malam ini bila anda free-free, anda tengok balik apa semua, anda boleh beli buku combo ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Garasi TV akan berhenti bersiaran sementara bermula daripada esok. Untuk kita bercuti. Dah 2 minggu straight kita tak bercuti. Jadi kita nak ambil semangat baru. Terima kasih kerana bersama kami selama ini. Dan jangan tinggalkan Garasi, kerana kita akan kembali 2-3 hari je. Tak lama bang, 2-3 hari je. Kita akan kembali mendapat semangat baru, roh baru, dengan konten-konten yang baru, dengan semangat dan juga roh itulah. Garasi TV akan terus berada di sini. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Garasi. Begitu juga terima kasih kepada Abang Nasir Jani yang akan balik ke Melaka malam ni. Malam ni juga dia nak balik kampung ke Lemak dia ni. Abro di Wangsa Maju ya bro Ya. Terima kasih. Kita ada Abang Pian Habib. Terima kasih datang. Last minute muncul Abang Pian Habib dengan Kak. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai esok kita akan bercuti daripada persiaran dalam 2-3 hari. Maklumatnya apa kita akan naikkan dalam Facebook kita. Apa-apa nanti kita akan update di Facebook kita. Terima kasih kerana hampir 2 jam anda bersama kami. Kita tidak akan ada sesi sales malam ni. Kerana kita akan mula bercuti. Bermula malam ini. Bermula malam ini. Dan kita akan kembali dengan semangat baru untuk anda, dengan konten baru bersama anda. Terima kasih. Sekian daripada saya, Syariq Kadir. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton. Abang Nasir, Abro. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.